Hafizuddin Asma'i sama. Betul kan? Ada like sama macam Malina tak? Yang ayat gede lagi ni ke. Sakitan dah ni. Muka muka surat 40 ke atas kan? 40. Sekejap, sekejap, Lagi sekejap. dah. Tak baca lagi aku tu 40 kata. 40 ke atas tak bincang lagi lah. Tak. Yang depan tu bincang dah. Ada tu. Yang sebelum tu semua dah bincang Dah. Yang ni 39 pun dah bincang ni. Yang ni. Dah, 39. Bincang dah? Dah. Dah. Okey, kalau macam tu tak apa, saya nak ulang sekali lagi yang 39 ni. Sebab yang ni lah sebenarnya KPS tu. Okey, so awak saya kena buka kod ni baru awak. Bab 1. Okey, daripada awak baca dulu tapi awak dah bincang ni sebenarnya. Tak apa. Kita habis dah sikit sangat dah. Tinggal. Okey, yang ini ni bab 1 yang ini pusat 39 ni. Daripada yang ini adalah soalan KPS kan. Contoh soalan KPS. Okey, contoh soalan KPS ini kalau awak ingat, saya tak nak guna yang ni untuk present. Saya nak. Okay. Nampak kan? Awak nampak besar kan? Saya je lah daripada laptop saya akan nampak kecil macam ni. Okey, yang ini ni adalah salah satu contoh KPS. Saya nak ulang kaji pasal cara untuk jawab soalan KPS lah sikit. Okey, so ini kalau siapa yang tak ingat siapa yang dah ingat, Alhamdulillah lah. Okey, jadi bila awak dapat soalan macam ni, walaupun dah ada jawapan dekat dalam kamu punya tulisan dan saya dah bincang, kita buat sekali lagi. Rajah 1 menunjukkan pemerhatian terhadap 2 piring petri selepas 3 hari. Okey, selepas 3 hari disimpan pada suhu 37°C di tempat yang gelap. Okey, ceper kertas turas larutan penisilin B dan C dengan kepekatan yang berbeza diletakkan di atas permukaan agar-agar nutrien steril di dalam piring petri. Okey, kat sini awak akan dapat tujuan eksperimen tau. Walaupun tak nampak dengan jelas, tapi kamu boleh cari pemboleh ubah manipulasi apa, pemboleh ubah bergerak balas apa, dan satu lagi pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, jadi ini yang akan saya biasa gunalah PM, PB, PD ni. Okey, jadi M tu manipulasi. Awak nampak dekat sini dia bagi tahu ada kertas turas larutan penisilin B dan C dengan kepekatan yang berbeza. So bila ada kepekatan yang berbeza, maksudnya pemboleh ubah manipulasi dia apa? Kepekatan penisilin. Siapa penisilin ni? Penisilin ini adalah antibiotik. Contoh antibiotik. Salah satu contoh antibiotik lah. Okey, PB dah tahu dah bila guna antibiotik mestilah sebenarnya dia berfungsi untuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tapi dekat dalam soalan ni tak ada benda tu. Tak ada yang PBT. Okey, tak ada PBT, tak jumpa. Tapi sepatutnya awak tahu dia membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan mikroorganisma lah, PBT. So kita terus pergi kepada gambar. Dalam gambar ada dua benda, satu kawasan jernih alik sini, satu kawasan jernih alik sini. Kawasan jernih ni hanya muncul selepas eksperimen dilakukan. Bila kita tahu benda tu, maksudnya ini adalah PBO. Operasinya yang kita buat eksperimen. Okey, bila PBO, awak tengok apa beza antara kawasan jernih ni dengan kawasan jernih ni. Yang ini luas. Yang ini kecil. Ataupun yang ni besar lah, senang. Besar dan kecil kan.
Okey, apa benda besar dan kecil ni? Besar dan kecil ni sebenarnya adalah luas kawasan jernih. Awak dapatlah PBO. Luas kawasan jernih. PBT tadi adalah ah, yang mana dia boleh bunuh mikroorganisma tu lebih banyak. So kat sini yang ni lah. Sebab yang hitam-hitam itu adalah koloni bakteria. Awak tengok koloni bakteria ni dia label sama tau. Dia ambil anak panah, dia letak satu tempat je. Dua-dua dia letak benda yang sama, koloni bakteria. Automatik kita tahu ini boleh jadi PED. Pembalik ubah dimalarkan. Apa dia? Awak letaklah isi padu ataupun awak letak jenis koloni bakteria, maka awak akan dapat untuk pembalik ubah dimalarkan. Biasa jenis lah, senang. Jenis koloni bakteria. Bila dapat soalan bahagian A ni soalan bahagian A, ini yang perlu awak buat mula-mula. Bukan terus jawab soalan. Awak cari dulu apa PM dia, apa PB dia, apa PD dia. Kalau ada tujuan eksperimen senang. Kalau ada PBT pun lagi senang. Sekarang dalam soalan tak ada PBT. Biasa dalam soalan ada PBT. PBT lepas tu PBO ambil daripada daripada apa? Daripada gambar rajah. Dan PBT, ingat PBT. Ataupun biasa saya guna PBI lah untuk jawab inference. PBO untuk jawab DSO ataupun pemerhatian. Pemerhatian mesti apa yang awak nampak dalam gambar rajah yang kita nampak secara operasi ataupun observation. Observe. To observe apa yang awak nampak dengan mata. Sebab tu dia PBO. Okay. Operasi. Kalau bahasa Melayu kita kata operasi lah apa yang awak nampak dalam eksperimen. Operasi tu apa hasil eksperimen yang awak nampak. So PBO. Okay, PBT ataupun PBI untuk jawab inference. Ingatlah yang tu. Okay, bila kita nak jawab soalan nombor 1 ni, A tu, berdasarkan rajah 1, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Ingat, saya cakap kena ambil apa yang pemerhati. Guna mata. So ambil yang observe. Apa yang awak nampak? Ada kawasan jernih yang besar, ada kawasan jernih yang kecil. So kita guna yang tu je lah, maklumat tu. So kita nak jawab macam mana? Kat sini ni, kita tak susah pun, kita hanya perlu jawab. Buat perbandingan antara kawasan jernih yang dihasilkan oleh B dengan kawasan jernih yang dihasilkan oleh C. Apa yang awak nampak ni? Siapa boleh bagi tahu? Dalam buku kan dah ada, saya dah bincang ni kan. Saya bagi apa jawapan hari tu? Ini apa tu? Saya bagi apa itu jawapan ke awak? Luas kawasan jernih ke diameter kawasan jernih? Tak kisah pun mana-mana. Luas. Ada dah jawapan kan? Kata dah bincang. Sekejap je. D. Luas kawasan jernih. Okey, kalau dah baca. Okey, luas kawasan jernih B lebih besar berbanding luas kawasan jernih piring Petri C kan? Luas kawasan jernih piring Petri B lebih besar berbanding luas kawasan jernih dalam piring Petri C. Ataupun diameter boleh juga kita guna. Diameter kawasan jernih piring Petri B lebih besar, lebih luas berbanding kawasan jernih dalam piring Petri C yang lebih kecil. Tu je jawapan dia. Guna ni. Kalau awak tak ingat perkataan diameter, guna je. Kawasan jernih piring Petri B lebih besar berbanding kawasan jernih piring Petri C yang lebih kecil. Tak nak bagi tahu pun tak apa, tapi saya suka bagi tahu. Okey, so dapat satu markah ke awak. Bila dia nak jawab inference, guna mana lain? Nak jawab inference, saya kata inference tengok PBI. PBI tak ada, tapi awak tahu, tadi saya dah bagi tahu dah.
Apa maksud luar kawasan jernih ni? Maksudnya kawasan itu dah bakteria dia dah mati, dah dibunuh. Jadi kat sini nak bagi tahu awak ambil, pilih. Ambil. Nak ambil yang piring Petri A ke? Pula dah. Piring Petri B ke? Piring Petri C. Kalau saya suka piring Petri B. Ni. Maksudnya apa dekat sini? Kenapa kawasan jernih piring Petri B lebih besar? Awak ulang balik pun tak apa. Sebab nak jawab inference ni, dia kena apa tu? Pemerhatian. Cara jawab dia pemerhatian. Kerana PBI. Tu cara jawab dia. Kawasan jernih piring Petri B lebih besar kerana penisilin. Dia katakan penisilin tu kawasan jernih kan? Penisilin tu ada pada B. Kerana penisilin ataupun antibiotik lah ni. Antibiotik B. Ada kerana kepekatan tertinggal ni. Kepekatan ternampak pula. Kerana apa beza dia? Kepekatan antibiotik B lebih tinggi dan membunuh lebih banyak bakteria. Kalau tak nak buat pemerhatian kat depan pun boleh. Awak bagi tahu je. Antibiotik B lebih kepekatan antibiotik B lebih tinggi dan membunuh lebih banyak bakteria. Boleh juga. Tapi sebab saya ajar buat pemerhatian dulu. Kenapa? Sebab kadang-kadang soalan kita dia tak start dengan pemerhatian. Macam ni soalan dia dimulakan dengan A, ada pemerhatian. Jadi tak apa, tak letak pemerhatian dulu kerana PBI tu. Terus bagi tahu. Antibiotik B berkepekatan tinggi dan membunuh lebih banyak bakteria. Awak akan dapat markah. Cumanya kalau soalan tu tiba-tiba yang A ni tak ada, terus kat B. Bila tak ada A, tak ada soalan dekat atas tu pemerhatian, awak kena jawab, kena bagi tahu dulu awak buat inference itu untuk pemerhatian yang mana. Sebab tu kena letak yang pemerhatian B dulu. Bagi alasan kerana PBI dia apa. Kalaulah tidak, awak tak akan tahu benda tu. Pemeriksa tak tahu awak rujuk pada siapa. Jadi digalakkan untuk buat cara ini. Pemerhatian kerana PBI. Lebih selamat. Maksudnya kalau tak ada soalan atas tu pemerhatian, awak masih dapat markah. Kita khawatir bila awak terus bagi tahu antibiotik B berkepekatan tinggi dan membunuh lebih banyak bakteria. Untuk siapa? Pemerhatian kita tak bagi tahu, kita buat untuk siapa. Betul, nasib baik awak sebut antibiotik B tu berkepekatan tinggi. Kalau terus bagi tahu piring Petri B membunuh lebih banyak bakteria, awak tak cerita pun pasal kepekatan, dah tak dapat markah langsung. So lebih selamat start dengan pemerhatian kerana masukkan PBI itu. Itu lebih selamat. Saya dulu ajar mula-mula saya tak ajar letak ni pemerhatian. Ramai pelajar kadang-kadang tak nampak cara nak jawab soalan inference. Dan satu lagi, dia tak ingat. Bila dia tak ingat, saya kata okey, kalau ada soalan pemerhatian dulu, baru kita boleh jawab gitu. Jadi ramailah yang jadi macam tak ingat benda tu. So dengan senangnya saya pun buat peraturan baru, semua pelajar saya kena start dengan pemerhatian. Lebih selamat. Awak tak payah ingat, kalau ada soalan pemerhatian dulu, jawab gini. Ataupun tak ada pemerhatian, jawab gini. Tak payah. Ada pemerhatian ke sebelum soalan inference, tak ada pemerhatian ke, awak jawab je ni. Confirm awak akan dapat markah. Betul. Daripada, kena fikir situ kan. Lagi-lagi kalau kelas bawah-bawah. Kalau kelas bawah, kalau saya bagi tahu pilihan macam tu, memang takkan ingatlah pilihan tu. So saya tetapkan begitu. Okay, jadi saya harap awak pun faham kenapa kena buat macam tu. Faham ke tak ni macam mana buat inference? Ini mesti? Oh, ni mesti.
Yo. Boleh ni buat pemantik. Ini kena ingat lah ni. Ini cara jawab ni. Macam mana nak jawab ni? Ini lah cara jawab inference. Supaya awak ingat lagi lepas-lepas ni lah. Okey. Tolong ingat sebab soalan inference ni suka ditanya. Sebab pemerhatian ni telah terlalu senang. Apa awak nampak, tulis saja. Itu pemerhatian. Sangat senang. Cuma kena buat perbandingan lah. Kalau ada dua benda. Kalau lah dia fokus kepada B saja, tak tanya pun C, awak cerita pasal B je lah. Tak payah cerita pasal C. Macam soalan ni dia kata berdasarkan rajah satu. Rajah satu tu ada A, ada B dan C. Kena buat perbandingan. Kalau lah dia kata berdasarkan rajah satu, nyatakan pemerhatian untuk B. Tak payah susah-susah nak banding-banding lah. Bagi tahu je, kawasan jenis di B lebih besar. Habis cerita. Sikit je, tak payah banding-banding. Tengok soalan lah kan juga tu. So soalan pemerhatian ni sangat apa kita kata sangat mudah untuk dijawab. Siapa yang salah, memang saja je lah nak buang markah. Awak dah banyak sangat, dah kaya sangat markah kan sampai nak buang markah pemerhatian. Jangan buat macam tu. Jangan ambil mudah. Jangan salah soalan tu. Okay, next kita pergi kepada C. Nyatakan pemboleh ubah. So pemboleh ubah dekat sini senang je. Sebab tadi kita dah cari dah kat atas. Masukkan je lah. Sebab dah ada ni. Masuk je lah. Pemboleh ubah manipulasi apa? Kepekatan. Tukarlah warna. Kepekatan antibiotik. Pemboleh ubah bergerak balas, luas, kawasan jernih. Pemboleh ubah dimalarkan, jenis, koloni, bakteria. Ini dua ni kan? Ataupun satu lagi kan, kalau bukan luas kawasan, sebab luas kawasan jernih tu pemboleh ubah PBO. Satu lagi pertumbuhan bakteria. Okay, yang ini ni, pertumbuhan bakteria dengan jenis koloni bakteria ni memang itu je jawapan untuk pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimalarkan. Kalau keluar soalan berkaitan bakteria, eksperimen berkaitan dengan bakteria dekat dalam yang kita belajar bab 1. Yang akan berubah hanyalah pemboleh ubah manipulasi. Ni dua ni memang takkan pernah berubah. Sebab tu dapat soalan ni boleh letak lalu dah. Apa tu pemboleh ubah bergerak balas, pertumbuhan bakteria. Pemboleh ubah dimalarkan jenis bakteria. Sebab satu-satunya bakteria yang kita ada dekat dalam makmal yang disediakan untuk awak hanyalah bakteria Bacillus subtilis. Sebab tu saya memang sungguh pelajar saya ingat betul-betul ejaan bakteria Bacillus subtilis tu. Bacillus subtilis tu. Sebab memang pernah keluar, dia suruh bagi tahu nama jenis bakteria. So takkanlah awak tak boleh nak jawab. Benda tu satu-satunya bakteria yang kita gunakan. Maaflah kita tak buat eksperimen tu. Kalau tidak memang buat pun. Biasa memang saya buat. Selain daripada saya buat eksperimen roti, itu sempat buat roti kan. Satu lagi kita buat eksperimen ni antibiotik ataupun apa nama tu. Memang antibiotik lah. Sebab yang roti tu pasal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Antibiotik ni sebab nak tunjuk dekat awak kawasan jernih ni. Memang betul awak akan nampak kawasan jernih ni terhasil sebenarnya. Bila kita letak pirimpetri yang ada penisilin. Satu lagi yang tak ada. Saya buat eksperimen ada dengan tak ada je. Yang ini dalam soalan yang ini penisilin B lebih pekat. Penisilin C kurang pekat. Macam mana tahu? Sebab kawasan jernih di B tu lebih banyak mikroorganisma yang ada lebih banyak kawasan jernih, maksudnya lebih pekat lah dia lebih membunuh lebih banyak bakteria berbanding dengan peripetrisi. Itu kita memang nampak lah. So sebab itulah jawapan untuk E tu, perimpetri mana yang berkepekatan lebih tinggi, jawapan dia B lah. Ni kan, yang ni memang jawapan dia B lah. Okay, hipotesis. Untuk jawab hipotesis, tolong ingat ni. Jika apa nak tulis sini? PB pula. Jika PM, salah. Jika PM, maka PB. Yang tu paling senang lah. Jika PM, maka PB. Apa macam nak buat tu? Ambil je lah. Jika kepekatan antibiotik kan? Tapi awak ambil tu. Kepekatan antibiotik mana yang tinggi? Yang ini tinggi. Ini kepekatan tinggi. Ini kepekatan
rendah. So ambil terus. Jika antibiotik berkepekatan tinggi, maka luas kawasan jenis yang terhasil lebih besar. Dapat mengkarat kat awak. Jika kepekatan antibiotik lebih tinggi, maka pertumbuhan bakteria banyak bakteria dimusnahkan ataupun direncatkan. Lebih banyak bakteria direncatkan. Sebab pertumbuhan, kalau guna pertumbuhan bakteria, jadi kat situ pilih je. Memang sangat mudah buat hipotesis. Ingat, jika PM maka PB. Kalau saya suka yang apa yang nampak dekat dalam eksperimen. So jika kepekatan buat yang rendah boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat yang rendah. Jika antibiotik berkepekatan tinggi, maka luas kawasan jernih yang terhasil besar. Kalau saya punya jawapan kali ni tak sama dengan yang dulu kan? Tak apa Sebab ayat tu akan sentiasa berubah. Selagi betul ada antibiotik berkepekatan tinggi, ada kawasan jernih yang terhasilkan. Ada antibiotik berkepekatan rendah, kawasan jernih dia kecil. Betul. Sebab tu jawapan awak untuk bahagian A, kalau Amalina jawab lain, Haikal jawab lain, yang penting apa benda yang apa yang sepatutnya ada tu ada, akan dapat markah. Tak payah tengok kiri kanan. Faris jawab lain. Haris jawab lain. Haris tak ada pun ni dia. Hafizuddin jawab lain. Tak ada, tak apa. Faris Is jawab lain, Faris jawab lain, tak apa. Yang penting saya cari keyword dia lah. Macam kat sini untuk hipotesis dia kena ada ni, jika PM maka PB. Betul, yang tu betul lah. Kalau Hafizuddin jawab terbalik pun tak apa. Maksud terbalik tu apa? Ambil yang rendah kan. Jika kepekatan antibiotik berkepekatan rendah, maka luas kawasan jenis yang dihasilkan lebih kecil. Betul. Tak ada siapa kata salah. Akan dapat markah. Betul. Sebab tu kalau saya dah bagi tahu hari tu jawapan dia lain, awak tengok lebih kurang tak jawapan saya bagi hari ni dengan yang hari tu. Kalau lebih kurang tukar sikit-sikit je ataupun dia terbalik ke kan. Kalau benda tu akan tetap betul. Sebab basic dia betul. Teknik dia betul. Maka betul lah jawapan dia. Sebab tu sayang kalau bahagian A ni awak tak dapat skor. Awak nak dapat A+. Kalau soalan bahagian A ni ada 20 markah, awak kena salah. Sepatutnya tak payah salah. Semua kena betul semua. Habis-habis teruk pun 4 markah ke 2-3 markah je buang dekat bahagian A. Kalau boleh jangan buang langsung. Baru awak akan dapat A+ sains. Sebab apa? Sebab nanti bahagian B kalau tak tahu fakta memang tak boleh jawab. Bahagian B memang tak boleh tolong kalau tak tahu fakta. Bahagian C ada lagi saya boleh tolong untuk teknik-teknik. Kalau bahagian B awak tak banyak buat latihan, awak tak tahu fakta sains, awak memang akan buang banyak markah di bahagian B. Okey, boleh Lagu tu dia lagu maka luas kawasan jernih yang apa tu? Mana? Maka Tengok luas D. kawasan jenis yang terhasil besar. Okey. Okey, lepas tu tengok F. Penisilin adalah sejenis antibiotik. Nak pergi kepada DSO lah ni kan? DSO ni saya dah ajar kat awak hari tu. Mana Okey. Mana nak cari? Saya pun. Hari tu saya dah bagi, dah send kat awak saya rasa. Yang kena ada gambar bulatan tu, ingat tak? Ada. Tengok dekat kawasan, dekat bulatan tu. Dekat bulatan itu penting . Kenapa? Sebab 5. Kalau tak silap saya 5 kan. Saya pun selalu tak ingat. Saya tak apa. Banyak kali saya cakap kan. Saya tak apa, tak ingat. Saya tak periksa dah. Awak yang nak periksa, maka awak kena ingatlah benda tu. Wajib ingat supaya senang hidup awak. Saya dah lama dah periksa 20 tahun lepas agak saya periksa. Tapi saya dulu tak ambil sains. Kalau saya ambil mesti saya dapat A+ juga. Saya ngajar sains, senangnya lah. Rugi tak ambil sains dulu. Mana saya nak cari dekat dalam Telegram saya. Macam mana nak padankan ayat tu cikgu?
Nak padankan ayat tu awak akan dapat dengan kemahiran bila awak banyak buat latihan, awak akan otomatik berapa Manila lah send saya tak jumpa mana saya letak entah. Sekejap. Saya masuk dekat dalam grup WhatsApp tak apa. Oh ni saya hantar dah ke kawan. Okay, Manila dah tidak. Okey, yang ini ni, kalau soalan macam soalan F ni, awak tengok ni, penisilin adalah sejenis antibiotik. Definasikan secara operasi bagi penisilin bagi eksperimen ini. So kita kena jawab apa? Ambil yang penisilin tu lah. Sebab dia minta definisi secara operasi bagi penisilin. Soalan ni, dia fokus kepada ni. DSO, definasi secara operasi bagi penisilin. Maka awak kena start dengan penisilin lah. Penisilin ialah bukan antibiotik. Kadang-kadang dia bagi tahu penisilin ialah jenis antibiotik. Definasikan secara operasi bagi antibiotik. Jangan pula pergi buat penisilin. Faham tak? Selepas definasi perkataan DSO bagi apa? Ambil yang tu. Bagi apa tu? Sini dia kata penisilin. Maka start dengan penisilin. Kalau soalan tu tiba-tiba tukar, penisilin ialah sejenis antibiotik. Definasi secara operasi bagi antibiotik kat sini. Awak depan antibiotik, bukan penisilin. Walaupun dekat depan soalan ni start dengan penisilin. Faham tak? Faham tak yang ni? Malam. Kalau awak salah ni, salah tau. Gini, dengar betul-betul. Penisilin adalah sejenis antibiotik. Definasi secara operasi bagi penisilin, dia kata definisikan secara operasi bagi penisilin. So, ini soalan. Maka awak ambil yang ni letak dekat depan. Katalah soalan tu tukar. Definasi secara operasi bagi antibiotik kat sini. Maka depan ni bukan penisilin, depan ni antibiotik. Faham betul-betul soalan tu. Okay, nanti kejap kita tengok yang dekat depan-depan. Kalau ada lagi soalan di extra. Sebab biasa belajar mesti betul juga. Awak kena faham. Dia tanya apa? Jangan jawab ikut suka hati awak. Awak nak dapat markah, awak kena jawab ikut soalan minta. Bukannya awak jawab ikut suka hati awak. Dia mesti definasi secara operasi bagi kamu. Dia tanya tu, baru awak jawab. Bukannya suka hati senang-senang dia nak jawab. Soalan ni dia tidak suruh awak. Dia tak beritahu awak direct dia soalan dalam ni. Soalan dalam buku ni. Sebab tu lepas habis sesi buku ni, saya sebenarnya nak tambah. Ingat start dengan soalan SPM. Pasnya je senang. Tapi soalan SPM pasnya ada yang awak tak ada pun silibus dia. Sama campur-campur juga. Awak dah Surat 30 ada. tak jumpa. Kalau bab tu bab satu tak jumpa. Tak apalah nanti kan. Saya rasa kadang-kadang Aminah muka surat berapa? 30. 30. Ada soalan memang ada banyak tapi tak ada yang macam saya cakap nak trick awak. Untuk yang nak trick awak tu tak ada. Kena cari soalan macam tu sebab tengok tidak awak tak nampak kan. Tak nampak ni. Tak apalah nanti kan kita jumpa lagi soalan macam ni, awak akan faham lah apa maksud saya. Cuma sekarang ni awak ingat
Nak jawab soalan DSO ni, lepas definasi, dia tanya definasi secara operasi bagi apa. Baru awak ambil perkataan yang bagi, lepas tu itu yang jawapan awak kena buat. Bukannya ambil yang kat depan tadi. Okay, jadi kalau kat sini, sambung balik penisilin ialah, senang je lah, penisilin ialah apa? Tadi saya dah bagi tahu dah apa fungsi antibiotik. Membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tapi kita tak nak guna yang tu. Kenapa? Sebab itu teori tau. Ingat balik yang saya wayak tadi, kena guna PBO. Apa PBO? Luas kawasan jernih. Jadi kat sini penisilin ialah ni nak guna ni. Mana takkanlah prinsip. Takkanlah keadaan kan. Proses ni macam proses takkan proses. Mikroorganisma. Penisilin bukan mikroorganisma. Mikroorganisma ni benda hidup yang kita tak nampak. Tindak balas. Tindak balas pun tak sesuai. Tak sesuai tindak balas. Tindak balas. Penisilin tu apa? Ubat kan? Antibiotik. Jadi yang sesuai Bahan. adalah Bahan proses. Faham tak? Penisilin tu ubat. Antibiotik. Bahan. Hak awak makan, takkanlah prinsip, takkanlah dia mikroorganisma, takkanlah dia keadaan. Proses pun tak kena, tindak balas pun tak kena. So kat sini yang paling sesuai adalah bahan. Jadi ambillah bahan. Cumanya dalam ni dia bagi contoh dah, kalau penisilin guna bahan, antibiotik guna bahan, larutan culture, kelengkap, alloy logam semua dia guna bahan. Dia bagi contoh ni. Dalam ni. Tindak balas eksotermik, tindak balas endotermik, reaktifan logam tu tindak balas. Kalau bakteria kulat, mikroorganisma, dia bagi contoh dah dalam ni. Cumanya apa yang awak kena ingat sebenarnya 5 ni je, 5 ke 6. Prinsip, keadaan, proses, bahan, tindak balas, mikroorganisma. Atau fikir hak mana paling sesuai. So kalau kat sini yang paling sesuai adalah bahan. Jadi penisilin ialah bahan yang menyebabkan, kalau tak pun menghasilkan kawasan jernih. Memang kawasan jernih. Ni dah luas kawasan jernih. Kenapa tak masuk luas? Sebab dia tak bagi tahu kita dia nak penisilin B ataupun penisilin C. Awak nampak tak? Dia cakap penisilin je. Kalaulah dia kata penisilin ialah jenis antibiotik, definisikan secara operasi bagi penisilin B. Bila penisilin B barulah awak bagi tahu. Penisilin ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih yang lebih besar. Yang ni tak. Sebab dia umum. Penisilin kat sini umum. Boleh B, boleh C. Cuma nak bagi tahu tu adalah antibiotik lah. Jadi ini pun dah cukup. Penisilin ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih. Pada kawasan jernih pada koloni bakteria. Agar steril. Boleh lah. Kalau tidak berhenti kat sini pun tak apa. Betul tu. Buat masa ni berhenti kat sini dah betul. Nanti bila awak buat banyak latihan, awak akan rasa macam tak habis lagi ayat ni. Tak lengkap lagi. Jadi awak akan ambil ni. Awak akan ambil kawasan jernih pada permukaan agar-agar nutrien steril dalam piring petri. Baru benda tu jadi sedap. Sekarang ni yang saya nak awak ingat, cara untuk jawab DSO adalah apa yang dia tanya. Tadi dah. Dia tanya penisilin, letak penisilin kat depan. Kalau dia tanya antibiotik, letak antibiotik kat depan. Kalau dia tanya nutrien, letak nutrien kat depan. Dia akan cakap DSO bagi nyatakan, definisikan secara operasi bagi gapo. Gapo tu lah awak letak dekat sini. Itulah yang tanda soal yang awak kena letak. Okey, ialah. Awak ni pilih 6 tadi. Antara 6 tadi pilih. Masukkan yang mana sesuai. Lepas tu biasa ayat dia mesti yang. Menyebabkan, ni kata kerja kat sini. Kata kerja. Menyebabkan, menghasilkan, ditunjukkan. Kata kerja lah. Yang ditunjukkan oleh kehadiran luas kawasan jernih. Pun betul kat sini. Penisilin ialah bahan yang ditunjukkan dengan kehadiran kawasan jernih. Betul jawapan
Syakira lain. Jawapan Izati, penisilin ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih. Jawapan Amarina, penisilin ialah bahan yang menyebabkan kawasan jernih terhasil. Betul juga. Awak faham tak maksud saya? Dia tak semestinya sama. 3-4 orang seramai-ramai pelajar SPM ni tak semesti sama. Tapi teknik yang digunakan adalah ini. Ni lah. Maksudnya apa yang ditanya duduk kat depan ialah pilih 6 bahan itu yang kalau betul dapat markah, yang kata kerja patut masukkan PBO awak kat belakang. Awak masuk PBO awak. Dan bila awak baca ayat tu jadi sedap. Ayat tu boleh berdiri sendiri. Ayat tu tak pening, ayat tu tidak macam ayat keling ke, ayat yang awak tak faham. Ayat tu memang awak baca, oh okey, fine, sedap dah ni. Cikgu bahasa Melayu faham. Maka awak dapat markah. Walaupun jawapan Irfan lain, Nabil lain, Syamini lain. Faham tak? Yang penting basic ni. DSO mesti start dengan apa yang ditanya. Ialah kena ada. Kalau tak nak guna ialah, guna adalah. Boleh. Itu kan bahasa Melayu je tu, ayat bahasa Melayu. Lepas tu kena pilih. Selepas ialah ataupun adalah tu 6 ayat tadi, 6 perkataan tadi. Pilih yang mana paling sesuai. Yang kata kerja ditunjukkan ke, ikutlah yang mana sesuai. Yang penting kata kerja tu sesuai untuk menggabungkan bahan awak tadi, 6 ayat awak, 6 perkataan yang awak pilih tadi dengan DSO awak, dengan pemboleh ubah operasi awak. Maka awak akan dapat markah. Sebab tu saya kata berhenti sampai sini pun insyaAllah dapat markah. Kalau time skema sains rendah, dapat markah, tak ada masalah. Cumanya bila ramai orang dapat jawab soalan, graf akan naik. Bila graf akan naik, dia akan cari yang betul-betul tepat. Setakat ni untuk lulus sains sangat mudah. Untuk dapat A+, yang kita nak tu A+, A tu tak susah mana sebenarnya. A- tu tak susah. Kalau awak rajin buat latihan, insyaAllah awak akan dapat A-. Setakat saya ngajar dah berapa belas tahun ni lah. Lepas tu, nak dapat A+ tu agak susah. Nak dapat A+ tu lah, jawapan tu mesti macam ni cakap, cantik, spesifik, betul-betul. Tak sama macam jawapan orang lain. Baru awak dapat A+. Bukan senang lah dapat A+. Tapi tak mustahil untuk dapat A+. Sebab semua orang boleh dapat. Sebab tak susah manalah sebenarnya sains ni. Okey, ada nak tanya tak? Setakat ni sebelum saya pergi dekat yang lain lah. Ada nak tanya? Tapi sebenarnya nak habis dah masa 9.40 sebab saya berhenti 9.50 lah sebab tadi ada masalah nak masuk apa semua, saya sendiri pun tersilap kan. Sebab lepas ni saya ada kelas dengan 4D, saya buat kelas dia lewat sebab saya buat pagi pun tak ramai, tapi nak tengok dalam seminggu 2 ni kalau buat pagi, buat tengah hari pun tak ramai, tak guna-guna buat tengah hari. Sebab saya pack masa rapat je 3 kelas sekaligus. Okey, tak ada nak tanya ke? Tak ada nak tanya? Nyak je. Ini pun tak ramai ni kelas 5C ni. Macam mana ni? Takkan dah habis silibus tak ramai pula. Padahal waktu ni dah nak memahirkan diri untuk jawab soalan. Lepas habis saya ajar teknik ni semua kan, saya akan bagi soalan je. Saya tak buat dah GM kali. GM hanya dibuat apabila nak bincang benda-benda penting saja. Awak pun dapat jimat data banyak. Tapi soalan saya nak kena buat Kalau tidak awak tak tolong diri awak, memang saya tak boleh nak tolong apa-apa. Awak sendiri kena mesti nak tolong diri sendiri baru dapat elok result periksa ni. Okey, tak ada nak tanya ni? Tak ada. Tak ada, tak apa. Tak ada, kita pergi dekat ni. Yang ni kita buat dah ni. Saya bagi jawapan dah ni. Latihan prestasi. Nyatakan 3 contoh penyakit berjangkit. Jawapan pneumonia. Ada. Ha? Ya. 34 belum cikgu. Muka surat 40 apa dia? 34. 34? Tak buat lagi 34. Okey. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan patogen? Patogen apa maksud dia? Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit.
Mikroorganisma yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. COVID-19 tu patogen lah. Virus AIDS, patogen. Virus Aedes pula. Nyamuk Aedes, virus untuk demam denggi. Virus itu patogen. Penyebab penyakit demam denggi. Bakteria tuberkulosis itu patogen. Apa maksud patogen? Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Kalau dia tak menyebabkan penyakit, kita tak panggil dia patogen. Contoh yeast. Yeast kita tak panggil patogen sebab yeast membantu kita dalam banyak benda lah, terutama sekali industri makanan kan. Nak buat roti guna yeast, nak buat kicap guna yeast. So yang tu bukan patogen. Patogen ni apa? Mikroorganisma tapi yang menyebabkan penyakit. Pada manusia, pada haiwan, pada tumbuhan. Tak kisah. Yang penting dia penyebab kepada penyakit. Mikroorganisma tu kita panggil sebagai patogen. Okey, takrifkan maksud teknik aseptik. Okey, teknik aseptik ini adalah, salin je lah jawapan ni. Prosedur kesihatan yang dijalankan, saya mesti ada jawapan kat depan ni. Prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Jawapan ada dekat depan. Dekat muka surat 34. Okey, 5 teknik aseptik. Dapat kan semua? 5 teknik aseptik tu sama macam kat depan tu. Pensterilan, pendidihan. Sama ni. Tadi jawapan untuk nombor 2 yang ini. Ini jawapan nombor 2. Soalan nombor 2. Yang ini 5 teknik ni. 1, pensterilan, pendidihan, antiseptik, disinfektan, sinaran. Untuk 5 teknik aseptik. Okey. Boleh Jelaskan maksud bagi teknik-teknik yang terlibat. Awak salin je lah ni. Pensterilan. Mana pensterilan? Menyingkirkan ataupun membunuh mikroorganisma dengan suatu objek atau persekitaran. Ni salinnya ni. Pensterilan. Pendidihan air pada suhu. Ni salin ni. Tapi tak payahlah bagi jarum suntikan pun tak payah ni. Sampai sini je. Antiseptik, bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka. Sampai sini je. Cukup dah. Okey, disinfektan. Bahan kimia yang merupakan bahan yang digunakan pada permukaan benda bukan hidup. Okey, saya nak terang kat sini. Antiseptik dengan disinfektan ni beza dia. Dua-dua sama sebenarnya bahan kimia. Cuma antiseptik kita guna pada benda hidup. Contoh benda hidup yang paling senang, manusia lah, kita lah. So, antiseptik ni contohnya adalah apa tu? Apa dah? Hand sanitizer. Hand sanitizer tu antiseptik lah. Tahu tak? Hand sanitizer tu antiseptik. Lepas tu, kita ada ubat luka kan. Ubat luka ada yang warna kuning, ada yang warna purple kalau tak silap saya. Ada warna merah pun ada. So itu adalah ubat antiseptik yang kita sapu pada permukaan kulit seseorang itu kalau dia cedera. Sebelum doktor jahit. Alkohol. Kalau awak pergi cocok vaksin kan, dia akan sapu dulu benda sejuk. Yang sejuk tu alkohol. Samalah antiseptik yang digunakan kepada badan manusia. Dia nak letak, dia nak cocok tu, dia takut ada dekat kulit kita tu ada mikroorganisma kan. So sebelum dicocok tu, dia akan sapu dulu alkohol sejuk tu untuk clearkan, untuk sterilize yang dia nak cocok tu. Dan baru dia cocok vaksin. Itu antiseptik. Berbeza dengan disinfektan. Disinfektan ni bahan kimia juga, tapi yang tak boleh diguna pada manusia. Kalau guna pada manusia, tangan kita terhakis ke, dia akan jadi merah-merah. Jadi benda tu tak sesuai pada manusia. So dia sesuai pada siapa? Dia sesuai pada benda bukan hidup. Contoh lantai, pakaian, dinding, apalah,
Itulah. So paling mudah Dettol kan ada dua. Dettol yang kita boleh guna pada badan kita panggil sebagai antiseptik. Dettol yang tak boleh guna pada badan kita, yang kita guna untuk cuci-cuci lantai ke ataupun alat-alat kat rumah kita, yang itu kita panggil sebagai disinfektan. Satu lagi, disinfektan yang paling awak senang nak ingat adalah hitam dah Klorak. Clorox. Disinfektan lah tu. Sangat senang nak, tak ada apa-apa pun. Dia itulah maksud disinfektan. Clorox kat rumah kamu, itu adalah disinfektan lah. Dan yang saya dah bagi contoh paling mudah antiseptik sekarang ini adalah hand sanitizer. Itu adalah contoh antiseptik. Okey. Tapi hand sanitizer yang boleh bunuh COVID-19 adalah yang mesti 60%, kandungan dia ada 60% ke 65% ke atas alkohol. Kalau tidak, tak boleh bunuh COVID-19. Okay, next adalah nyatakan jenis sinaran yang mengayon yang terlibat dalam teknik aseptik melalui kaedah sinaran. So, sinaran ini yang paling senang awak ingat adalah sinaran gamma. Sebab sinaran gamma ni dia boleh masuk tembus badan manusia. Ingat balik kita belajar, awak tak belajar dengan saya rasa. Awak belajar waktu tingkatan 1, 2, 3, tapi mungkin ditanya dalam SPM, sinaran gamma hanya boleh dihalang oleh apa? Plumber. Lambung tebal. Plumber. Ingat ni, ingat gambar ni, awak belajar waktu sekolah menengah rendah, tak belajar dengan saya. Okey, kita ada 3 sinaran. Sinaran yang pertama adalah sinaran alfa. Ambil biru lah, biru sejuk kan. Sinaran alfa ni sampai sini. Apa ni? Ini alfa, ini kertas. Tak boleh tembus dah kertas. Sebab tu sinaran alfa dengan beta boleh digunakan untuk dekat kilang kertas nak suruh kertas kita ni tebal dia sama rata. Sebab dia tak boleh tembus kertas. Okey. Jadi kita boleh buat dia macam tu. Kalau dia kalau sinaran beta, kita ambil beta. Mana? Purple lah. Sinaran beta dia boleh tembus kertas tapi dia tak boleh tembus aluminium. So tin-tin minuman nak buat sama besar semua, sama tebal semua, kita guna sinaran beta. Okey. Lepas tu kita ada last sekali adalah sinaran gamma. Nak buat warna apa sinaran gamma ni? Merah. Sama macam tu, tak apalah. Okay, sinaran gamma dia boleh tembus semua itu kecuali ni plumbum ataupun konkrit tebal. Tolong ingat 3 jenis sinaran ini. So kat sini paling mudah sinaran apa yang boleh membunuh mikroorganisma? Sinaran gamma. Dan awak ingatlah kenapa kita jemur baju dekat luar? Kenapa kita tak jemur baju dalam rumah? Kalau kita jemur baju dalam rumah, akan ada bau hapak tu kan. Bau hapak tu maksudnya ada kulat tumbuh. Jadi sinaran UV ini juga boleh membunuh mikroorganisma. Sinaran UV ni apa? Cahaya matahari lah. Okay, dan sinar X yang digunakan untuk buat X-ray apa semua. Jadi sangat senang je sinaran. Tak ada susah-susah pun. Okey, 5 kaedah pensterilan bagi membunuh mikroorganisma daripada objek. Buatlah saling balik je lah. Haba, bahan kimia. Sinaran, tekanan tinggi tu yang ni lah. Mana tadi? Autoclave. Ni. Okey, dan penapis. Penapis mikron tu contoh yang ada dekat dalam penapis air. Penapis air kan sekarang macam-macam jenama kan. Penapis air. So haba, autoclave dengan tekanan tinggi ni boleh juga bunuh mikroorganisma lah. So itu 5 kaedah lah pensterilan bagi membunuh. Salin ni je lah balik ni. Yang ada dekat sini ni. Ni semua. Untuk nombor 6. Nyatakan teknik aseptik yang sesuai bagi situasi di bawah. Disapu untuk pembukaan kulit manusia atau luka, aseptik lah. Aseptik lah. Antiseptik. Antiseptik. Untuk membersihkan botol susu, jarum suntikan, pendidihan atas badan manusia guna alkohol antiseptik, tapi nak sterilize jarum suntikan tu yang paling sesuai adalah pendidihan. Sebenarnya bukan.
paling sesuai sinaran gamma. Tapi sebab dia letak kat situ botol susu takkanlah kat rumah awak ada sinaran gamma. So kat sini penilihan lah. Bila dua-dua boleh guna. Okey, digunakan untuk mencuci kolam renang. Disinfektan, taruh klorin. Klorin kan? Air awak bau klorin lah apa semua tu klorin. Klorak letak pada pakaian. Dalam air tak boleh letak klorak, mati weh. Jadi letak klorin. Klorin saja, Cl. Tu benda apa nama? Atom klorin. Letak dekat dalam tu bahan 6 klorin. So dia boleh bunuh mikroorganisma. Okey, dan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah, sinaran lah. Sinaran apa? Sinaran gamma ini. Okey, namakan bahan kimia yang menjadi sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. Alkohol isopropyl 70%. Yang ini yang paling terbaik kalau ada dekat dalam kamu punya hand sanitizer. Tinggi lagi kita takut dia hakis tangan pula. 70% tu okey. Sebab tu kalau tak silap saya baca 65 hingga 70% yang paling sesuai. Sebab bawah daripada 65 takut dia tak mati COVID. Tapi kalau lebih daripada 70% kita takut tangan kita pula yang akan terhakis. Tu pun ada orang yang tak sesuai dah tangan dia dah tak akan gelupah terus lepas guna hand sanitizer kan. Sebab benda tu mungkin tak sesuai dengan kulit dia lah. Okay, next namakan 3 contoh antiseptik. 3 contoh antiseptik. Awak sepatutnya ingat lah ni. Acriflavine, ubat kuning, povidone dengan alkohol isopropyl. Yang ni kat sini. Ini jawapan dia ni. Acriflavine, povidone dengan alkohol isopropyl. So itu adalah contoh antiseptik. Terpaksa ingatlah dengan ejaan-ejaan yang betul. Namakan alat yang digunakan untuk menapis zarah-zarah seni daripada air. Yang ni penapis mikron lah. Jangan pula bawa bagi penapis air. Jenama kukur lah. Jenama apa ada kat rumah lagi? Kowe lah. Tak payah. Penapis mikron. Jangan letak jenama. Sains kita tak belajar pasal jenama. Awak bagi jawapan menyembur nak bunuh nak bunuh nyamuk Aedes, awak bagi tahu sembur riset. Sembur dengan riset salah. Tapi awak bagi tahu sembur dengan racun serangga. Betul Sembur riset salah. Ingat tu saya cakap. Sembur fumakila salah. Kita tak letak jenama dalam sains. Kita belajar, kita tak letak jenama apa yang awak kenal. Faham ke? Jangan sesekali awak letak sembur riset confident betul. Saya pangkah. Bukan saya, pemeriksa lain pangkah. Saya bukan pemeriksa SPM. Saya memang bukan pemeriksa SPM. Saya tak sanggup lah nak memeriksa masa depan belajar. Biar orang lain buat kerja tu. Saya ngajar je. Okey, jelas kat situ? Apa lagi bab satu yang kita tak sentuh? 36 buat. Masa ni tak berhenti dah ingat. 34 lagi. 34 ni nak ayat dia. 34 yang mana? Kan tu lah. Saya salah lah ni duduk buat bagi daripada tadi ni. Dapat aku saya tak rakyat lagi ni. Ni 34 yang ni? Yes. Oh yang ni nanti. Sebab hari ni sebenarnya saya nak fokus kepada KPM. Tapi telefon saya dah habis bateri. Bateri dah. Sadaqallahul-azim. Pakai meja tu. Tak ada 5% ni. Tengok dah ni. Lagi buat apa? Allah tak buka. Okey kelas. Yang ini ni esei tau. Saya tak bincang sekarang. Saya akan bincang nanti bila saya buat topik teknik menjawab esei. Boleh? Boleh cikgu. Dengar ke tak? Sebab telefon saya habis bateri. Dengar dah. Hello? Ya dengar dah.
Cikgu tak dengar Tak berhenti saya. dah lah. Dia pun dah habis bateri. Awak dengar tak saya cakap? Saya guna laptop je ni. Dengar. Dengar. Dengar eh? Okay, jadi saya rasa Ya. saya nak berhenti. Nanti kita sambung esok. Awak nak buat teknik jawab esei ke esok? Boleh je. Atau Oh, boleh nak tak? cari dulu soalan berkaitan KPS. Kukuhkan KPS. Lepas tu baru buat KPL esei. dulu lah. KPL dulu Ha? lah. Macam mana? Biar relax dulu. KPS dulu. KPL ni. KPS dulu lah. So esok kita sambung bab 2, cari bab 2, bab 3, tengoklah. Tapi cari yang soalan KPS saja dulu. Lepas tu nanti bila awak dah okey KPS sikit, saya rasa saya akan fokus pada esei pula lah. Boleh macam tu? Okay. Boleh. Boleh. So hari ni Boleh, saya Go. nak berhenti dalam ni. Pukul 11 saya nak start dengan kelas 4D pula. Kalau awak nak join boleh juga. Gerak pengiraan gerakan apa benda entah. Sebab 11 saya ada stand kan. Kalau tidak awak tengok link lah kalau awak rajin. Okay lah. Okay. Kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Siapa yang dah siap baca doa boleh live lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim.